Ada juga bijak pandai Islam yang mengajar orang ramai. Bukan bertujuan baik, tapi bertujuan supaya jangan hirau amalan zikir. Makcik, pakcik, saudara-saudara, saudari-saudari, hadirin, hadirat, cuba semak baik-baik rukun Islam yang 5. Pertama apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, sembahyang fardu 5 waktu. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Yang keempat, bayar zakat. Yang kelima, naik haji. Ada tak zikir dalam rukun Islam yang 5? Tak ada. Sebab itulah pakcik, makcik, jangan sibuk nak belajar zikir. Nanti sesat. Allah perintah kita zikir. Tapi orang alim ni menakut-nakutkan orang ramai. Kalau zikir nanti sesat. Ini sudah berlaku di mana-mana. Amalan zikrullah adalah satu-satunya amalan yang paling banyak disebut di dalam Quran. Mengikut renungan setengah ulama yang membuat kajian, terdapat sekurang-kurangnya 63 ayat. 63 ayat yang menyentuh tentang amalan zikrullah. Kerana itu maka ayat Quran yang menyentuh amalan zikrullah lebih banyak berbanding dengan ayat-ayat Quran yang menyentuh ibadat-ibadat lain. Termasuklah ayat yang menyentuh ibadat solat, ibadat puasa, ibadat haji, ibadat zakat dan amalan-amalan lain yang disunatkan maupun yang diwajibkan. Tegasnya, ayat yang menyentuh amalan zikrullah adalah yang paling banyak terdapat dalam Quran. Ini menunjukkan bahawa amalan zikrullah itu sangat penting. Tetapi ramai orang Islam, majoriti umat Islam menganggap amalan zikrullah itu sunat. Sunat artinya perkara baik, diamalkan dapat pahala, tak diamalkan tak berdosa. Kerana itu maka di akhir zaman seperti zaman kita ini, terlalu sedikit bilangan orang Islam yang belajar ilmu zikrullah, apatah lagi mereka yang bersungguh-sungguh beramal dengan amalan zikrullah. Sedangkan amalan zikrullah ini adalah amalan yang mula-mula disyariatkan oleh Allah di dalam Islam. Sebelum ibadat-ibadat lain disyariatkan, semasa di Mekah, amalan yang diamalkan oleh umat Islam di zaman Mekah selama 13 tahun ialah zikrullah dan membaca Quran. Setelah kesan daripada zikrullah dan baca Quran itu begitu hebat dalam rohani, dapat membina iman dan membina keyakinan, umat Islam di zaman Mekah benar-benar sudah teguh iman mereka, teguh keyakinan mereka. Barulah Allah wajibkan fardukan solat di malam Nabi kita Muhammad SAW di Isra' Mi'rajkan. Kerana itu umat Islam pada masa itu tidak ada masalah untuk mengerjakan solat dengan betul, untuk mendirikan solat
Solat yang mempunyai dua aspek, zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis solat li dzikri. Dirikanlah solat untuk mengingat aku. Daripada sahabat benar-benar dapat mengerjakan solat dan dapat ingat Allah dalam solat. Begitulah diikuti oleh umat Islam sesudah berhijrah, sesudah zaman hijrah. Sesudah Rasulullah berhijrah, umat Islam terus berzikir. Mereka tidak meninggalkan zikir dan tidak meninggalkan baca Quran. Satu ketika, beberapa tahun kemudian, apabila umat Islam merasa sudah aman, Nabi tidak menghadapi peperangan seperti dahulu, maka umat Islam mula cuai untuk berzikir dan baca Quran. Bukan mereka tidak berzikir, bukan mereka tidak baca Quran, tapi mereka kurang berzikir, kurang baca Quran. Biasalah apabila keadaan negara aman dan makmur, maka manusia mulai cuai dalam menunaikan kewajipan terhadap Allah. Mereka mengurangkan zikir, mereka kurang baca Quran. Lalu Allah turunkan ayat 16 surah Al-Hadid menegur sikap orang-orang mukmin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Mengapakah orang-orang mukmin, sahabat-sahabat Nabi itu tidak mau bersungguh-sungguh berzikrullah dan baca Quran? Adakah mereka merasa masa keadaan dan masa tidak memerlukan mereka untuk berzikrullah dan baca Quran? Ayat ini menegur, kalau sahabat yang selalunya banyak zikir, kurang sedikit saja berzikir. Kalau selalunya mereka banyak baca Quran, kurang saja baca Quran, sudah ditegur. Cuba kita bayangkan bagaimana keadaan kita pada zaman sekarang. Berapa orang di antara orang-orang Islam di Malaysia ini yang berzikir? Didapati sangat sedikit. Boleh dikatakan tak ambil hirau tentang amalan zikir, disampingkan saja. Atas alasan zikir ini sunat, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Jadi kita masing-masing pun tak berzikir. Tak ada hasrat pun nak belajar zikir. Apatah lagi untuk mencari majlis-majlis zikir supaya dapat masuk dalam majlis-majlis zikir, tidak ada. Semua kita dapat merasai, dapat melihat keadaan ini. Mana ada bertemu kawan ke orang-orang Islam di tengah jalan, di surau, di masjid, bertanya kita, Encik duduk di kawasan masjid ini? Ya. Di mana sini ada tempat zikir? Selalu orang berzikir di surau ke di rumah ke di... Tak ada. Zaman dulu tidak.
Orang cari-cari majlis zikir. Orang cari-cari majlis zikir untuk masuk ke dalam majlis zikir itu. Seperti orang cari-cari kedai makan karena lapar. Tapi mereka lapar zikir. Kita tercari-cari kedai makan karena lapar. Begitulah jauhnya bandingan orang Islam di zaman awal berbanding dengan kita. Kesungguhan mereka berzikrullah sehingga biasa saja kumpulan-kumpulan zikir itu ada di merata-rata tempat. Tidak heranlah kalau Rasulullah bersabda, wa idza marartu bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma hiya ya Rasulullah qala halaqatiz zikri. Apabila kamu lalu di taman-taman surga, maka hendaklah kamu masuk ke taman surga itu, nikmatilah keindahan, kenyamanan di taman-taman surga itu. Sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, itulah halaqah zikir. Berarti zaman Rasulullah terdapat kampung-kampung di mana orang Islam tinggal. Mereka mengadakan majlis-majlis zikir. Jadi Rasulullah menunjukkan mereka, kalau kamu lalu di situ, sedang orang ramai berzikir, kamu masuk ikut sama. Sepanjang hayat kita, pernah tak kita jumpa? Kita sedang berzikir, orang lalu dia singgah, masuk ikut zikir. Tidak ada. Yang ada sebaliknya, tak peduli. Ini zikir sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Jadi penghargaan umat Islam terhadap amalan zikrullah yang sangat penting sudah hancur di zaman sekarang. Kita yang sedikit sebanyak belajar amalan zikrullah ini pun semangat kita seperti nyawa-nyawa ikan. Kadang-kadang ada semangat nak zikir, kadang-kadang tak peduli. Ada halaqah zikir pun tak ramai. Ada juga bijak pandai Islam yang mengajar orang ramai. Bukan bertujuan baik, tapi bertujuan supaya jangan hirau amalan zikir. Makcik, pakcik, saudara-saudara, saudari-saudari, hadirin, hadirat, cuba semak baik-baik rukun Islam yang 5. Pertama apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua, sembahyang fardu 5 waktu. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Yang keempat, bayar zakat. Yang kelima, naik haji. Ada tak zikir dalam rukun Islam yang 5? Tak ada. Sebab itulah pakcik, makcik, jangan sibuk nak belajar zikir, nanti sesat. Allah perintah kita zikir, tapi orang alim ni menakut-nakutkan orang ramai. Kalau zikir nanti sesat. Ini sudah berlaku di mana-mana. Banyak ayat-ayat Quran yang boleh kita jadikan dalil bahawa amalan zikrullah sangat penting, walaupun tidak dimasukkan oleh Allah dalam rukun Islam yang 5. Seluruh 5 perkara dalam rukun Islam akan dapat disempurnakan oleh seorang mukmin dengan sebaik-baiknya menjadi amalan yang terbaik,
ialah apabila mukmin tersebut ahli zikir. Dalam Quran ahli zikir disebut oleh Allah dengan golongan ulul albab. Ulul albab adalah ahli zikir sepanjang masa siang dan malam. Kehambaan mereka diakui oleh Allah. Ibadat mereka disebut oleh Allah sebagai sebaik-baik ibadat dan mereka sentiasa mendapat hidayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ibad. Ya Muhammad, engkau sampaikanlah berita yang benar. Lagi menggembirakan para hamba-Ku. Allah perintah Nabi Muhammad menyampaikan berita yang benar daripada Allah kepada para hamba-Nya, bahawa para hamba-Nya itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam Jannatul Adnin. Bila berita ini disampaikan oleh Nabi kepada para hamba Allah, tentulah para hamba Allah itu berasa suka, gembira. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Muhammad, para hamba-Ku itu ialah mereka yang mendengar perintah-perintahku dalam Quran. Fayattabi'una ahsana, mereka lakukan dengan amalan yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah, mereka lah orang-orang yang sentiasa dapat hidayah daripada Allah. Wa ulaika hum ulul albab, mereka lah golongan ulul albab. Jadi Allah akui amalan ulul albab menjadi amalan yang terbaik. Kerana ulul albab adalah ahli zikir. Disebut dalam ayat 191 surah Al-Imran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan hidup mereka. Berdiri ke duduk ke berbaring, berjaga maupun tidur, sambil mereka berzikrullah, mereka tafakkur terhadap ayat-ayat Allah yang ada di langit dan di bumi. Ulul albab itu ya, orang yang sentiasa dalam hidupnya berzikir dan tafakur sepanjang masa. Mereka ini diakui oleh Allah sebagai hamba Allah. Dan diakui oleh Allah bila mereka beribadat menjadi sebaik-baik ibadat. Berarti rukun Islam yang 5 dilakukan dengan sebaik-baiknya. Syahadahnya dilakukan sebaik-baiknya sehingga meningkat kepada musyahadah. Solatnya dilakukan sehingga mencapai iqamah solah. Begitulah juga puasanya, benar-benar dapat membentuk sifat takwa. Zakatnya dilakukan dengan sebaik-baik. Hajinya juga haji yang mabrur. Kita nampak bagaimana peranan zikir untuk menyempurnakan rukun Islam yang 5. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang digelarkan oleh Allah ulul albab. Lebih jauh daripada itu, tuan-tuan, bagaimana pentingnya peranan zikrullah. Ialah para sahabat Nabi tidak percuma terus mendapat kedudukan yang baik di sisi Allah. Para sahabat Nabi yang ingin mendapat keridhaan Allah. Dan mereka juga redha terhadap Allah.
mestilah mereka membanyakkan zikir dan tafakur. Ayat 100 surah Taubah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Ayat ini menegaskan bukan semua sahabat muhajirin ansar secara otomatik terus dapat keridhaan Allah, dapat kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Tidak. Mereka juga disyaratkan menjadi as-sabiqun al-awwalun. Golongan as-sabiqun al-awwalun ialah golongan orang-orang yang berzikir sebanyak-banyaknya sehingga tujuan mereka berzikir dapat tercapai, yaitu tazakkur. Mereka terus berzikir dan tafakur, akhirnya tercapailah tazakkur. Dengan cara mereka terus berzikir dan tafakur, akhirnya mereka mencapai taraf tazakkur. Sahabat yang ada ciri ini saja yang diakui oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah redha terhadap mereka dan mereka redha terhadap Allah. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Allah telah pun sediakan surga-surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, air sungai-sungai yang berterusan. Mereka akan masuk ke dalamnya, tinggal di dalamnya selama-lama. Zalikal fawzul azim. Demikian itu adalah kejayaan yang hebat, yang besar. Jadi kalau sahabat Nabi pun disyaratkan untuk mendapat keridhaan Allah pun disyaratkan sentiasa zikir, apatah lagi kita. Syarat ini mestilah kita penuhi sekiranya kita mau kita diridhai oleh Allah, kita redha terhadap Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ibad wa yahdi ilaihi man anab alladzina yastami'una al-qawla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang yang melakukan inabah kepadanya. Orang yang melakukan inabah kepadanya itu ialah orang yang beriman, beramal soleh, hati mereka mutmainah dengan zikrullah. Jelas, kalau kita mahu taubat kita diterima oleh Allah, menjadi taubat nasuha, taubat yang dirahmati oleh Allah sebaik-baik rahmat, kita wajib banyakkan zikir hingga hati kita mutmainnah. Sebab Allah sebutkan dengan jelas, wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang yang berjaya melakukan inabah. Inabah ialah taubat
yang diterima oleh Allah, membersihkan zahir dan batin dari segala kekotoran kekotoran dosa. Cirinya ada 3. Yang pertama beriman, kedua beramal soleh, dan ketiganya sentiasa zikir sehingga hati mutmainnah. Bila hati sudah jadi mutmainnah, barulah dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman pada ayat 27 sehingga 30 suratul Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa, wahai hati yang mutmainnah, karena zikir, sebabkan banyak zikir. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu kembalilah mengenal, menghadap Tuhan kamu Allah seperti dahulu, dalam keadaan radiyatan mardiyah, redha dan diridhoi oleh Allah. Jadi kita mau mencapai taraf redha dan diridhoi oleh Allah, mestilah kita banyakkan zikir sehingga hati kita mutmainnah. Barulah Allah beri panggilan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu musyahadah terhadap Tuhan kamu Allah dalam keadaan kamu redha dan diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kumpulan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah dalam surgaku. Apapun kebaikan dan kepentingan zikrullah boleh kita lihat dari banyak sudut. Apa yang saya sebutkan adalah sebahagiannya. Rasanya cukuplah untuk meyakinkan kita betapa perlunya zikrullah. Seluruh kejadian berzikir, tapi hati manusia tak mau berzikir. Lidahnya juga tak mau berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun ya'lamu salatahu wa tasbihahu. Tiap-tiap kejadian kecil maupun besar, yang tak berlidah, yang tak bermulut, termasuklah kapet yang kita duduk, pakaian yang kita pakai, kopiah yang kita letakkan atas kepala, kasut yang kita gunakan berjalan. Qad alima, kullun qad alima. Tiap-tiap kejadian itu setelah pun mengetahui. Salatnya, tasbihnya, zikirnya masing-masing. Sehingga biji-biji pasir, kerikil-kerikil batu yang kita bijak, semuanya menyebut Allah, Allah. Kerana itulah setengah orang sufi berqasidah, astaghfirullah mimma siwallah, wa kullu syai'in yaqulu Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosaku kalau di dalam hati aku ini ada yang lain daripada Engkau, ya Allah. Aku malu, ya Allah, kerana kullu syai'in yaqulu Allah. Kerana aku dapati, aku rasa tiap-tiap sesuatu itu menyebut Allah, Allah. Tapi hatiku keras, ya Allah, tak mau menyebut Allah, Allah. Qasidah ini selalu kita dengar dikumandangkan di dalam radio IKIM. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. Wa li abaina wa li ummahatina wa li dhawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa minal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة البيضاء. الله جعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما عن الحق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك
من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله وارثا منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا اللهم لا تجد الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا يا الله من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ من الرشد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.